Okay, Assalamualaikum. Today saya akan ajar sedikit pengenalan tentang elips dan parabola. Untuk konsep elips, kita tengoklah kat sini ada elips, objek elips lah kan. So kita tengok ayat dia, elips adalah satu titik bergerak supaya jumlah jaraknya dari dua titik tetap dikenali juga sebagai fokus. Titik tetap ini dikenali juga sebagai fokus adalah sama. Elips adalah lokus dari semua titik yang memiliki jumlah jarak yang sama dari dua titik tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Elips mempunyai vektor, mempunyai paksi major dan minor. Paksi yang panjang adalah paksi major dan paksi yang pendek adalah paksi minor. So, bila kita tengok di dalam gambar yang disediakan ini adalah pusat elips. Pusat elips. Okay, ini adalah paksi minor dan ini paksi major. Macam mana kita nak tahu, paksi major dan juga macam mana nak tahu paksi minor. So, kebiasaannya dia akan bagi tahu, tak apa, kamu boleh nampak kat sini, yang panjang dia adalah paksi major. Yang pendek sedikit adalah paksi minor. Di dalam lukisan biasa dia akan bagi tahu jarak A ke arah B ini sebanyak 100 dan paksi daripada C kepada D adalah 50. So kita boleh nampak value kat situ. 100 adalah major, 50 adalah minor. Okay, kita tengok titik fokus ni yang macam mana. Okey, contoh titik fokus yang diberi adalah F1 dan titik fokus yang diberi yang kedua adalah F2. Dibina pada paksi major dengan jejari separuh paksi major. Kenapa dikatakan dia berada di paksi major? So kalau kamu tengok tadi kita dah determine AC ni hujung horizontal ni ataupun mendatar, garisan mendatar ni adalah garisan major. So untuk jejari dia adalah half kepada paksi major. Jejari adalah radius lah. Kalau kita nak tahu A kepada C ni panjang dia adalah diameter. Kalau A kepada titik tengah ini dipanggil sebagai jejari. Sebab itu dipanggil jejari adalah 1/2 daripada paksi major. Tak pun J adalah 1/2 daripada diameter. Separuh daripada diameter. Okay, untuk hasil tambah mana-mana dua garisan yang menyentuh elips dan kedua-dua titik fokus F1 dan F2 adalah sama dengan panjang paksi major. Ya, betul. Jika jarak F1 dengan F2 ni ditarik, dia tetap akan sama. Dan juga X dengan Y, ditarik di mana-mana pun dia akan sama. F1 pergi kepada X, F1 pergi kepada Y sama. And then F2, so kita boleh tengoklah F1B, F1B. Tambah F2B. Sama juga panjang dia A dengan C. Diameter, dia panjang keseluruhan AC. Kalau F1X ditambah dengan F2X, dia akan jadi total diameter ini, AC. Kalau jarak F1Y, yang ini Y, dan F2Y ditambah, dia akan jadi total diameter ini, AC. Dikenali juga kat sini AC sebagai major. BD ni adalah paksi minor sebab dia pendek daripada garisan AC. So, kita tengok fakta penting yang ada. Let's say lah, kalau kamu ada cone ataupun senang nak jumpa cone aiskrim kan, aiskrim cone, kamu potongkan dia ke arah ini, di tengah-tengah ni kan, dia akan jadi elips lah. Bulatan tu bila dipotong dia akan jadi elips ni. Yang ini, kalau saya potong kat sini, dia akan jadi yang elips ni. So, ini adalah elips. Untuk nak jadi bulatan, kalau dia potong di atas ini, dia akan jadi bulatan. Jika dipotong di sisi sini, dia akan jadi parabola. Tengok, cuba lihat pada kon yang dipotong. Jika dilihat tepat dari posisi atas, bila dipotong daripada atas, dia akan dapat bentuk bulatan. Apabila satu satah condong memotong kon, ini adalah condong, dia akan berbentuk elips. Dan bila kon ini dipotong merentasi tapak dia, tapak ni, tapak dia dipotong, dia akan jadi parabola. So, ketiga-tiga elips, parabola dan juga bulatan ini, bila dipotong bulatan dia akan jadi antara tiga ni lah. Dia depend dekat mana kita potong dia, posisi dia.
Kita tengok pada konsep parabola pula. Parabola adalah satu titik yang bergerak dari satu titik tetap. Satu titik yang bergerak dari satu titik tetap. Nanti saya akan terangkan dalam gambar ini. So, kita tengok dulu konsep dia. Yang mana ianya sentiasa mempunyai jarak yang sama dengan jarak serenjang titik itu dengan satu garisan lurus. Serenjang ini adalah yang inilah. Serenjang, garisan serenjang. Kita dah belajar kan macam mana nak buat garisan serenjang yang ada 90 degree itu. Okey, kita mercu parabola adalah separuh daripada jarak serenjang titik fokus. Mercu, apa itu mercu? Mercu adalah titik point yang paling maksimum dalam parabola itu. Macam bukit kan, yang paling puncak itu adalah mercu. Okay. Mercu parabola adalah separuh daripada jarak serenjang titik fokus dengan directrix yang ditetapkan. Apa itu directrix? Directrix ni dia garisan mendatar yang melalui garisan paksi simetri di mana bila digabungkan dia akan jadi 90 degree. Itu adalah garisan directrix. Menunjukkan kaedah menentukan kedudukan titik fokus apabila diberi garisan merentas parabola pada titik P dan titik R dengan jarak A dari mercu Q. Ni P, R dengan mercu Q. Garisan directrix dibina dengan jarak B. Garisan AP yang bertangen kepada parabola dibahagi dua dan dipanjangkan merentasi paksi simetri bagi memperoleh titik fokus F. Inilah. Senang cerita dia macam ni. Konsep parabola ni, dia ada puncak dia dan dia ada permulaan dia. Start daripada kamu nak buat kan. Contoh let's say saya nak start dari sini. P, titik yang kita nak start tu lah kan. And then kita dapatkan puncak dia itu adalah mercu. Dan kita kembali balik dia adalah R. So, di antara mercu ni bila kita letakkan dia akan ada satu paksi simetri. Kita akan buat paksi simetri. Di mana ianya bermaksud yang pembahagi kepada parabola. Dia bahagi dua kepada parabola. So, kalau nak tengok inilah kedudukan mercu dia. Ini mercu iaitu puncak. Hubungan titik fokus. Ini titik fokus ni. Hubungan titik fokus. Paksi simetri dan juga directrix. Directrix ni yang 90 degree lah. So, kita tengok bila dia dilintangkan dia lah. Saya buat secara melintang. So, kat sini directrix. Okay, boleh? Dia dekat dengan axis lah biasanya. Dekat center point dia ni. Macam dia melalui macam ni kan. Paksi. So, yang puncak ini dipanggil sebagai mercu. Ni adalah paksi simetri dia. So, titik fokus dia ni lah. Ni F ni titik fokus dia. Dia melalui dan dia menurun. Itu adalah titik fokus. So, ini cara membina elips ikut kaedah bulatan sepusat. Actually, dia ada 3 ataupun 4 lah kaedah untuk dalam membina elips. Yang ni kamu boleh baca. Nanti saya akan follow dengan satu video secara amali lah. Saya akan tunjuk cara untuk nak buat ini. Saya tak nak baca satu-satu ni sebab dia akan menimbulkan kekeliruan. So, lebih baik saya tunjuk video amali dan kamu boleh cubalah. So, yang penting untuk elips ini adalah paksi minor dan major. Dua ini saja yang kamu kena tahu. Bila kamu salah untuk mendefinisikan paksi minor dan major ini, akan salah lah. Kita punya elips akan jadi bentuk elips lagi. Okay, so, ini langkah berarahan dan juga cara dia lah. Ni pun kamu boleh baca. So, saya bagi saya share info penting untuk elips. Ni, lengkung elips bertangen dengan 4 titik segi 4 iaitu A, B, C dan D. Tadi saya bagi contoh kan kita guna segi 4 tepat dulu. Segi 4, inilah
Segi 4 ini kita akan dapat akan satu elips dan kita akan ada dua bulatan besar dan bulatan kecil. Kalau kamu tengok kat sini kan, dia bermula dengan bulatan besar dan juga bulatan kecil. Ini diguna daripada nilai yang diberi daripada paksi minor dan juga paksi major. Okey, ini saja untuk info penting elips. And then saya pergi kepada info penting parabola. Parabola boleh dilukis dengan menggunakan kaedah segi empat tepat. Ini parabola. So kita start dengan and then kita ada mercu. Mercu dia paling puncak lah. Lepas tu kita akan start pada B ke A. So ini adalah cara lah kita bermula dengan kaedah segi empat tepat. Okey, ini langkah-langkah yang kita akan gunalah untuk parabola. Kamu boleh baca. Disusuli juga dengan saya punya video lah nanti untuk amali. Okay, untuk fakta penting bagi parabola, kita kena tahu mercu sebagai tempat permulaan dia dan pembahagian sisi dilakukan di belakang lengkung parabola. Macam mana ni? Ini bermakna, kamu nampak kan kat sini, titik-titik ini adalah di belakang parabola. So kita akan dapat parabola lah kat sini. Kita dapat mercu. Mercu sebagai tempat permulaan dia. Okay, boleh Itu saja untuk introduction atau pengenalan kepada elips dan parabola. Jumpa lagi.